Tuan-tuan sekalian, sebaik solat duha ini elok dikerjakan pada setiap hari, kerana dia punya banyak kelebihan, di mana seorang itu akan diberi keampunan oleh Allah SWT. Begitu juga dengan murahnya rezeki dan jiwa yang tenang. Jiwa tenang. Ini berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW. Yang pertamanya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang maksud, sesiapa yang mengerjakan solat duha dengan istiqamah, yang ini berterusan, nescaya akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Yang kedua, hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda yang maksud bahawasanya di syurga ada pintu yang dinamakan duha. Maka apabila tiba hari kiamat kelak, berserulah yang malaikat penyeru, manakah orang-orang yang telah mengamalkan solat duha? Inilah pintu kamu, silakan masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Hadis riwayat At-Tabarani. Kemudian hadis yang ketiga, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis lain dari Nuwas bin Sa'man yang maksud, Allah berfirman, wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada bulan siang, iaitu solat duha. Nanti riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, yang maksud pada siapa yang mengerjakan solat duha 12 rakaat dibina akan Allah baginya sebuah mahligai daripada emas. Riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Pada sebuah hadis lain, Nabi SAW bersabda yang maksud, dan siapa menunaikan sembahyang solat duha sebanyak 2 rakaat, tidak ditulis dia daripada orang-orang yang lalai daripada menyati Allah. Pada siapa yang menunaikannya sebanyak 4 rakaat, ditulis akan dia daripada orang-orang yang suka beribadat. Dan pada siapa yang menunaikan sebanyak 6 rakaat, dicukupkan baginya pada hari tersebut. Barang siapa menunaikan sebanyak 8 rakaat, Allah menulis baginya daripada orang-orang yang selalu berbuat taat. Kalau siapa yang menunaikan sebanyak 12 rakaat, Allah akan membina baginya mahligai dalam syurga, dan tidak ada satu hari dan malam melainkan Allah memberi pemberian dan sedekah kepada hamba-hambanya, dan Allah tidak menunaikannya kepada seorang daripada hamba-hambanya yang lebih baik. Betul-betul ni. Jadi demikianlah tuan sekalian, berapa kelebihan atau fadilat solat duha ini. InsyaAllah hari ini kita buat 8 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر كبيرا وحمدا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا شريك له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأمر والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسر وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهر بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما آتيت عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اغفر علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم حينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما يقرب إليه من قول وعمل ونية واعتقاد وما قضيت من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, ayat tadi maksud dia orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada ciri-ciri dia. Alladzina idza dzikirallah, yang pertamanya bila kata diri kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama idza dzikirallah, bila dia diperingatkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, wajilat qulubuhum, ia gemetar hati mereka. Ya Allah SWT, kita diingatkan tentang kebesaran Allah SWT. Ayat-ayat Al-Quran ni ingatkan kita tentang perkara-perkara tersebut. Kalau orang beriman, apa rasa dia? Gemetar hati mereka. Baik. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya, bila diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, ya, dia dengar ayat-ayat Al-Quran, zadatuhum imana, bertambah keimanan kepada Allah SWT. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka berserah diri kepada Allah SWT. Alladzina yuqimuna shalah, apa lagi? Orang yang dirikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami berikan kepada mereka, harta rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan, belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika humul mu'minun haqqan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, inilah mukmin yang sebenar. Orang yang betul-betul beriman ada ciri-ciri ini. Lahum darajatun inda rabbihim. Allah janjikan, ya, derajat hebat, derajat di sisi Allah SWT. Darajat bukan satu darjat, darajat banyak darjat, hebat darjat. Ya. Wa maghfirah, bukan sekadar dapat darjat yang hebat, dapat keampunan lagi. Ya Allah berikan keampunan lagi kepada orang yang ada ciri keimanan tadi. Warizqun karim, apa lagi? Rezeki yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi insya-Allah, ya, kita buat majlis khatam Quran, kita buat halaqah ataupun kita cuba baca Al-Quran tu sebab kita nak semarakkan, ya, rasa cinta kita kepada Al-Quran. Quran bila kita nak baca, yang wajibnya kita belajar dari sudut tajwidnya wajib. Baca Quran sunat, tapi belajar dia wajib, ya. Jadi kita cuba ikut bacaan, insya-Allah perlahan-lahan kita baca, tak perlu kita gopoh-gapah, ya, kita tak terkejar-kejar nak ke mana. Insya-Allah kita cuba untuk habiskan surah Ad-Duha hinggalah habis surah An-Nas, kemudian kita akan masuk sedikit Alif Lam Mim hingga habis 5 ayat. Ya, sebab apa kita buat macam tu? Sebab bila kita khatam habis 30 juzuk surah An-Nas, kita punya impian dan harapan nak sambung balik bacaan kita, bukan khatam pakai tutup terus. Ya. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita akan mulakan Al-Fatihah sekejap lagi, kita ikut sama-sama dan kita akan teruskan dengan surah Ad-Duha, dan kita akan selang-selikan, ya, di antara dua surah tu, la ilaha illallah wallahu akbar. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين.
أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الإله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على الحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالدال زكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كراميب أو شك أو شهو أو سوء الإلحان أو تعطيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى صراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hebat
Ya, tapi kalau kita ni jenis orang yang tak kenal orang, maknanya kita ni first time pergi sana, tak kenal syekh-syekh ni. Kalau kita pergi surau dia masjid dia, kalau kita pergi, ya tiba-tiba tengok ada orang tua duduk susun selipar kat luar masjid, sapu sampah luar masjid, kita ingat tu siap. Ya, kita ingat siap masjid ke Bilal Noja ke. Tapi rupa-rupanya itulah Syekh Abu Hasan Al-Qurdi tadi. Ya, hebatnya. Ya, betapa tawaduknya dia. Walaupun punya ilmu yang hebat, orang rujuk dia, tapi ya waktu-waktu yang lapang bagi dia, dia pergi susun selipar, sapu sampah, sebab dia nak buang ego dalam diri dia. Sehinggalah saat genting, ya, dia dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan terbaring, dah tak boleh nak bangun dah. Tapi dalam masa tu pun orang masih lagi rujuk. Orang masih lagi rujuk, masih lagi pergi bertanya kepada syekh tadi tentang hukum-hukum dan seumpamanya, tentang baca Al-Quran. Orang talaki, dia dengar dan perbetulkan dalam keadaan baring, tak boleh nak bangun dah. Ya, dan di sisi dia banyak kitab-kitab ni, banyak kitab-kitab, masih lagi menelaah. Bila pelajar-pelajar dia tanya, bila orang ramai yang pergi tu tanya dia, ya syekh, syekh, kamu ni dalam keadaan sakit macam ni, sempat lagi kamu nak baca kitab-kitab ni? Ya, ya, kenapa kamu buat macam ni ya syekh? Syekh tadi jawab apa dia? Aku nak mati sebagai seorang penuntut ilmu. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, hebatnya, ya, harapan daripada seorang syekh tadi. Ya, walaupun dia syekh yang hebat, yang besar, tapi dia punya harapan dia nak mati dalam keadaan seorang penuntut ilmu. Kita agak-agak ada tak harapan impian macam tu? Ya, sebab tu saya kadang-kadang banyak kelas Quran yang saya handle. Saya berikan semangat macam tu. Kadang-kadang yang datang kepada kita umur dah 50, 60, tapi huruf kita tukar lagi. Ya, tapi macam mana yang kita beritahu, saya beri motivasi untuk orang. Saya kata, ialah sekurang-kurang Allah buka pintu hati kita untuk terus belajar dan belajar. Allah tak akan tanya kita sejauh mana penguasaan kita terhadap Al-Quran itu, tapi Allah akan tanya sejauh mana usaha kita untuk belajar, untuk dalami, untuk faham Al-Quran tadi. Ya, kalaulah tiba-tiba Allah ambil kita, ya Allah tarik nyawa kita dalam keadaan kita sebagai seorang penuntut ilmu, yang walau umur kita dah 60, walau umur kita 70 pun, kita masih tetapkan ataupun letakkan dalam diri kita, aku sebagai seorang penuntut ilmu, aku nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, mudah-mudahan usaha itu Allah pandang, Allah lihat, mudah-mudahan. Baik, berbalik kepada syekh tadi, ya, Syekh Mahmud Abu Hasan Al-Qurdi. Syekh ni, ya, bila mana dah sampai saat dia, ya, sampai masa dia pergi meninggal dunia. Saya ingat lagi masa tu, bila dikhabarkan kawan-kawan semua, dia dikhabarkan syekh ni dah meninggal dunia, ramai-ramai kami keluar. Ya, hari itu lautan manusia. Masya Allah, tabarakallah, macam mana Allah muliakan jasad seorang sahabat Al-Quran. Ya, orang yang sentiasa berdamping dengan Al-Quran, orang ramai. Ya, orang ramai. Jadi sebelum daripada proses pengebumian tu, anak-anak murid kepada Syekh Mahmud Abu Hasan Al-Qurdi tadi naik atas mimbar, ya, cerita tentang Syekh ni macam mana hidup dia, apa jasa-jasa dia, orang cerita. Ya, kita waktu tu kita tengok dia punya keranda dia, ya, Allah, cukup zuhud, ya, tak ada dengan kilauan apa, tak ada hebat-hebat, dia tutup sekadar kain biasa je. Mungkin itu amanah dia. Lalu ada seorang syekh juga, dia pelajar kepada Syekh Mahmud Abu Hasan Al-Qurdi, nama dia Syekh Naim Ar-Raqsusi. Syekh Naim Ar-Raqsusi ni dia naik, saya ingat sampai hari, ya, dia bagi tahu bila mana dia naik atas mimbar waktu tu, dia cerita tentang riwayat hidup Tok Guru dia tadi. Dan dia kata pernah satu ketika Tok Guru aku ni, dia kata, tanya, Tok Guru aku ni tanya kepada aku bersama dengan kawan-kawan yang lain, dia tengah belajar pada waktu tu. Syekh dia tanya, atadruna limadza uridu an adkhulal jannah? Kamu semua ni tahu tak
kenapa agak-agaknya aku teringin sangat nak masuk syurga. Ya, kenapa agak-agaknya aku ni teringin sangat nak masuk syurga. Kamu tahu ke? Pelajar-pelajar dia jawab macam jawapan biasa lah, tentu sekali dah nak nikmat syurga. Betul, dia kata, tapi tak tepat lagi. Tentu Syekh, kamu nak lihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala, betul, tapi tak tepat lagi. Ya, apa jawab dia? Li'annani uridu an aqra al-Quran fiha. Allahu Akbar, benda yang tak pernah terlintas pun di fikiran kita. Dia kata sebab aku nak baca Quran dalam syurga. Masya Allah, tabarakallah, hebatnya dia. Ya, hebatnya, rapatnya hubungan dengan Al-Quran tadi, sehingga dalam syurga pun nak baca Al-Quran. Ya, kita hari ini tak terfikir dah. Kita rasa benda lain lagi nikmat. Ya, nak benda tu, benda ni, kalau boleh nak makan sedap-sedap, nak ada bidadari, nak ada nikmat-nikmat lain lagi hebat. Tapi bagi orang yang rapat dengan Al-Quran, dia rasa manisnya Al-Quran tadi menjadi panduan dalam hidup dia. Antara harapan dan impian dia apa dia? Kalaulah diberi peluang, Allah beri peluang untuk masuk syurga nanti, dia nak baca Quran dalam syurga. Ya, tuan-tuan, puan-puan, jadi mudah-mudahan kita juga boleh ke arah itu. Ya, kita juga, kalau maknanya bacaan kita masih lagi ada lemahnya, ya, ada yang perlu diperbaiki, masih ada masa untuk kita perbaiki. Perbetulkanlah, kita akan rasa seronok satu hari nanti. Ya, sebab Nabi SAW bersabda, ya, orang yang baca Quran ni, ya, orang yang baca Quran dalam keadaan tergagap-gagap, tersekat-sekat, falahu ajran, kata Nabi, 2 ganjaran. Ganjaran dia baca Quran tu, Allah tak beri dosa kat dia, tapi sebab sungguh-sungguh dia baca juga. Dia tak boleh nak baca dengan sempurna, tak boleh, tak kuasai, tapi nak baca juga, nak baca juga, seronok dengan orang baca. Ya, dia nak baca juga. Falahu ajran, 2 ganjaran. Ganjaran yang tersekat-sekat tu pun ada ganjaran. Allah bagi ganjaran juga. Masya Allah, tabarakallah, hebatnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tu kita jangan putus asa. Ya, aku ni kalau baca Quran kan tersekat-sekat, kan dosa pula. Sebab tu kita belajar. Ya, belajar dan berlatih baca. Kalau kita tak belajar, tapi kita tahu bahawa kita ni tak tahu tentang bacaan Quran, memang berdosa. Memang berdosa. Tapi kita belajar. Bila kita belajar, kita balik baca kat rumah, tersekat-sekat juga, kat situ pahala. Sebab kita dah belajar dan kita cuba untuk praktis. Ya, sebab tu mudah-mudahan, ya, siapa kita sekalipun, insya-Allah kita cuba memperbaiki. Ya, kita cuba dalami, kita sama-sama lah, baik saya yang bercakap, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang minta Allah sekalian yang mendengar. Ya, kita sama-sama memperbaiki. Sebab di sebalik Al-Quran itu fadilatnya cukup besar. Satu huruf yang kita sebut, Allah beri ganjaran cukup hebat, 10 ganjaran. Ya, kalau kita sekali baca bukan satu huruf, ya, banyak hurufnya. Jadi insya-Allah letakkan keazaman kita sementara kita berada di bumi Mina dalam proses kita melengkapkan haji kita ni. Ya, mudah-mudahan, ya, Al-Quran juga menjadi teman kita di sini, dan bila kita balik nanti, Al-Quran pun jadi teman kita bila kita balik ke negara kita, dan Quran juga mudah-mudahan akan jadi teman kita di negara abadi nanti, ya, di akhirat nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu din walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdahu syaraka wa'dahu wa nasyara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Tuan-tuan, puan-puan dan para tetamu Allah sekalian, antara kelebihan haji mengikhlaskan seluruh ibadah, beribadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapkan hati kepadanya dengan keyakinan bahawa
tidak ada yang disembah kecuali Dia, dan bahawa Dia adalah satu-satunya pemilik nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada tandingannya. Allah untuk Ibrahim dengan menyampaikan, janganlah engkau menyekutukan aku dengan apapun, dan sucikan rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, beribadah, rukuk dan sujud. Mensucikan rumahnya dalam hal ini adalah dengan cara beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dekat rumahnya, yakni Kaabah yang mulia, membersihkan sekitar Kaabah dari berhala-berhala, patung-patung, najis-najis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan, serta dari segala hal yang mengganggu orang-orang yang sedang menjalankan haji atau umrah atau hal-hal lain yang menyebutkan, yakni melalaikan dari tujuan baik. Yang kedua, mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan jannah. Sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, satu umrah ke umrah yang lain adalah sebagai penghapus dosa antara keduanya, dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali jannah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata lagi, aku mendengar Nabi SAW bersabda bahawa barang siapa berhaji ke Baitullah ini kerana Allah, tidak melakukan rafah dan khusyuk, niscaya ia kembali seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Rafat yakni jima, yakni pendahuluannya, dan ucapan kotor, khusyuk yakni kemaksiatan. Sesungguhnya barang siapa mendatangi Kaabah kemudian menunaikan haji atau umrah dengan baik tanpa rafat dan khusyuk serta dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan menuliskan jannah baginya. Dan hal inilah yang dihajati oleh setiap mukmin dan mukminah, iaitu meraih balasan berupa jannah dan selamat dari neraka. Yang ketiga, menyambut seruan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan serulah manusia untuk berhaji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap ujung yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 27. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menyerukan, yakni agar berhaji kepada manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan siapa saja yang dia kehendaki mendengar seruan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut dan menyambutnya. Hal itu berlaku semenjak zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang. Yang keempat, menyaksikan berbagai manfaat bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Surah Al-Hajj ayat 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan manfaat-manfaat dengan mutlak, yakni secara umum tanpa ikatan, dan mubham, yakni tanpa penjelasan. Kerana banyaknya dan besarnya manfaat-manfaat yang segera terjadi dan nanti akan terjadi baik di dunia ini.